Selamat pagi dan salam dalam nama Tuhan Yesus kepada semua. Kita semua berharap agar dapat menghadiri kebaktian di gereja semula secepat mungkin. Boleh bertemu saudara-saudari seiman untuk bertanya sapa, saling bersekutuan secara fizikal. Tetapi nampaknya sekali lagi kita bertemu secara talian. Saya berdoa dan berharap saudara-saudari sekalian sihat dalam berkat dan perlindungan Tuhan kita. Pagi ini ingin saya berkongsi bagaimana kita membesar dalam kerohanian kita. Saya masih boleh ingat malam pertama itu dengan baik. Setiap kali kami mendengar suaranya, walaupun halus, kami melompat dari tempat tidur dan melayaninya. Dia nampak kecil, mungkin besar sedikit dari seekor kucing dewasa. Ini adalah kehidupan yang baru. Anak pertama kami dilahirkan. Kami sangat berbangga. 3 atau 4 kali dalam satu malam dia akan bangun untuk minum susu. Isteri saya sentiasa mengusunya setiap beberapa jam. Sudah tentu dia membesar. Sekarang ketika saya melihatnya, ukurannya hampir 1,5 kali ukuran isteri saya. Sukar untuk saya percaya dulu dia sangat kecil. Kelahiran anak yang baru adalah sesuatu yang menggembirakan. Begitu juga dengan kelahiran rohani yang baru. Seperti dalam Yohanes bab 3 ayat 3. Yesus menjawab, "Percayalah, tidak seorang pun dapat menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan semula." Dalam petikan kita untuk hari ini, Petrus menulis tentang kelahiran baru dalam 1 Petrus bab 1 ayat 3. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, kerana Dia sangat mengasihi kita. Dia mengurniai kita hidup yang baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Hal ini memberikan harapan yang kukuh kepada kita. Dia mengurniai kita hidup yang baru, artinya kehidupan yang baru. Kelahiran rohani ini berbeza dengan kelahiran fizikal manusia. Kelahiran fizikal manusia akan hanya membawa kepada kehidupan yang sia-sia dan kematian. Kelahiran baru bermaksud anda sekarang dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa anda. Sebenarnya, seluruh Trinity atau Trinity Tunggal terlibat seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 2. Kamu dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa dan dijadikan umat-Nya yang suci oleh Roh Allah, supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah-Nya. Di sini kita dapat lihat Allah Bapa, Roh Allah dan Yesus Kristus sebagai satu Trinity. Kelahiran fizikal suatu hari akan berakhir dengan kematian fizikal, tetapi kelahiran rohani membawa kepada kehidupan kekal, masa depan di syurga dan masa depan bermula sekarang. Kehidupan fizikal seperti rumput yang akan layu, bunga yang akan gugur, tetapi kehidupan yang baru yang dikandung oleh Tuhan sendiri akan terus kekal selama-lamanya. Hari ini kita melihat aplikasi kelahiran baru. Bagaimana tahap pertumbuhan rohani sebagai bayi Tuhan dan bagaimana anda boleh membesar dan diselamatkan. Tahap pertama, percaya seperti bayi. Dalam Mazmur bab 13 ayat 1 hingga 3 menjadi rujukan. Kadang-kadang saya menjadi risau, cemas
dan juga takut. Dalam masa sedemikian, petikan dari Mazmur ini membantu. Ini adalah gambaran indah kepercayaan yang penuh, seperti anak yang tenang di pangkuan ibunya. Ada kalanya kita melihat gambar-gambar yang dikongsikan oleh kawan atau saudara kita di Facebook atau Instagram, di mana anak-anak yang kecil atau bayi dalam pelukan ibu bapa mereka. Saya lihat gambaran kepercayaan uh, anak kepercayaan dan keselamatan pada muka anak-anak kecil itu. Bagaimana kepercayaan sepenuhnya dapat dilaksanakan? Pertama, kita harus meletakkan jawatan sebagai pengarah urusan semesta atau Universe CEO. Berhenti daripada cuba mengawal semua orang dan segala hal seperti seorang pengarah urusan. Pemazmur menulis, "Ya Tuhan, aku tidak tinggikan hati, aku tidak sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau yang terlalu dalam bagiku." Kita sentiasa cuba mengawal seorang atau sesuatu hal yang kita tidak percaya bahawa orang itu boleh melakukannya seperti kehendak kita atau sesuatu hal akan terjadi seperti kehendak kita, walaupun kita bukan yang terbaik dalam hal itu. Kalau kita percayakan orang itu, kita tidak akan cuba mengawal dia. Betul tak? Contoh paling senang, ketika RMCO ini, kerajaan tidak percaya rakyatnya akan ikut peraturan tidak boleh rentas sempadan. Oleh itu, terpaksa ada peraturan permit dan polis untuk mengawal. Ataupun, ibu bapa akan duduk di depan anak-anak mereka untuk memastikan mereka mengulang kaji pelajaran mereka. Kedua, percaya kepada Tuhan dengan cara yang sama seperti bayi percaya sepenuhnya kepada ibu bapanya. Dalam ayat kedua, sebaliknya aku puas hati dan tenteram, seperti anak yang tenang di pangkuan ibunya. Demikianlah juga hatiku berasa tenang. Bayi tidak akan menolak atau sangsi kepada ibu bapa mereka. Mereka akan makan dan minum pemberian dari tangan ibu bapa mereka tanpa was-was kerana mereka percaya sepenuh hati bahawa ibu bapa mereka sayang dan akan mempertahankan mereka dari segala ancaman. Tahap kedua, membesar seperti kanak-kanak, dan rujukan diambil dari 1 Petrus bab 1 ayat 1 hingga bab 2 ayat ketiga. Kehidupan sebagai seorang anak Tuhan adalah sesuatu yang mengujakan. Para Rasul Petrus menulis tentang bagaimana kehidupan ini dipenuhi dengan kegembiraan yang besar, mulia dan tidak terkata. Kehidupan ini datang sebagai akibat dari kelahiran baru. Petrus memberitahu bahawa kelahiran baru membawa kepada jaminan walau dalam penuaan. Masa depan anda sudah ada kepastian kerana ia berdasarkan kebangkitan Yesus. Yesus dikebumikan dan Tuhan membangkitkannya dari kematian. Pada suatu hari, perkara yang sama akan terjadi kepada kita. Anda akan dibangkitkan semula untuk bersama Tuhan Yesus. Anda adalah pewaris kepada harta yang paling bernilai. Tidak ada apa yang sempurna dalam dunia ini. Semua harta benda duniawi akhirnya akan reput atau musnah. Saya yakin semua orang tahu hakikat ini, tetapi banyak orang tidak mempercayainya. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana semua orang bekerja kuat dan berfikir bagaimana nak tampar harta di dunia ini banyak-banyak. Dah jadi millionaire, fikir macam mana nak jadi billionaire pula. Dah tauke 2 syarikat, kuat berusaha nak jadi tauke 10 syarikat. Tiba-tiba kena kegawatan ekonomi dan COVID-19.
banyak harta terpaksa dijual. Tidak ada apa-apa yang pasti tentang harta duniawi ini. Tetapi warisan anda tidak akan binasa. Ia tidak akan rosak, tidak akan reput ataupun musnah. Ia dijamin, disimpan di syurga bagi anda yang dilindungi oleh kuasa Tuhan melalui iman sehingga kedatangan penyelamatan seperti yang dinyatakan pada waktu terakhir. Nama anda sudah tertera di atasnya. Kedua, bersukacita walaupun dalam derita. Bersukacita tidak bergantung kepada keadaan. Seperti dalam 1 Petrus bab 1 ayat 6 dan 7. Oleh itu, hendaklah kamu bersukacita, meskipun sekarang mungkin kamu harus berdukacita untuk sementara waktu kerana mengalami berbagai-bagai cubaan. Semuanya bertujuan untuk membuktikan sama ada anda bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang tapak rosak pun diuji dengan api. Oleh itu, iman kamu yang lebih berharga daripada emas pun harus diuji supaya menjadi teguh. Dengan demikian, apabila Yesus Kristus datang kembali, anda akan menerima pujian, kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Surat ini mungkin ditulis dari Roma sekitar 62 hingga 64 Masehi ketika pengikut Yesus menerima penganiayaan. Orang Kristian sudah menderita. Penderitaan saya mungkin sangat kecil berbanding dengan penderitaan mereka. Tetapi kita semua menderita dari kesedihan, kekecewaan, penentangan, godaan dan semua perjuangan dalam hidup. Ada yang lebih ketara ketika dugaan COVID-19 ini. Petrus berkata, hendaklah kamu bersukacita kerana 3 sebab. Pertama, tempoh percubaan adalah pendek berbanding dengan apa yang ada di masa hadapan. Perkataan yang digunakan dalam Alkitab ialah sementara waktu. Jadi, ia adalah sekejap sahaja berbanding dengan abadi. Kedua, kerana ada tujuan di sebalik cubaan. Iman kita yang lebih bernilai daripada emas, ayat 7, sedang diperhalusi. Biasanya kita akan menunjukkan kemampuan terbesar kita ketika terdesak. Ketiga, hasilnya adalah pujian, kemuliaan dan penghormatan ketika Yesus Kristus kembali. Ketiga, mengasihi walaupun tidak pernah melihat. Petrus sebenarnya telah melihat Yesus, tetapi pembaca surat Petrus belum lagi melihat Yesus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 8 dan 9. Kamu mengasihi dia meskipun kamu belum pernah melihat dia. Kamu percaya kepadanya meskipun sekarang kamu tidak melihat dia. Oleh itu, kegembiraan yang kamu alami itu sungguh besar, mulia dan tidak terkata. Hal itu demikian kerana kamu menerima penyelamatan jiwa kamu, iaitu tujuan kepercayaan kamu kepada Kristus. Adalah satu keistimewaan untuk hidup pada masa selepas kedatangan Yesus yang pertama. Anda menerima rahmat yang ditunjukkan oleh seluruh perjanjian lama. Roh Kudus yang bekerja di kalangan para nabi menunjuk kepada penderitaan dan kemuliaan Yesus. Yesus telah dinyatakan dalam perjanjian lama, tetapi mereka terpaksa menunggu sehingga Yesus dilahirkan ke dunia sebagai juruselamat. Kita yang hidup dalam era perjanjian baru telah mengetahui dan mengenali Yesus dari Alkitab. Dia akan kembali, jadi kita harus bersedia. Sementara itu, kita harus membesar dan menjadi matang.
dalam 1 Petrus bab 1 ayat 14 hingga 16. Taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan kamu yang dahulu, ketika kamu masih belum mengenal Allah. Sebaliknya, hendaklah kamu suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, sebagaimana Allah yang memanggil kamu itu suci. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci, kerana aku suci. Hanya Roh Kudus yang membawa kelahiran baru ini dan sekarang tinggal di dalam kamu yang dapat menjadikan kamu suci. Kita tidak dapat melakukannya dengan usaha kita sendiri. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia dan sebaliknya jalani kehidupan saling kasih mengasihi sesama saudara seiman dengan ikhlas. Inilah tujuan utama kehidupan orang Kristian, mencintai Yesus Kristus yang menjadi domba korban yang sempurna untuk memberikan kita harapan dan penyelamatan, dan cinta yang penuh kasih sayang antara satu sama lain. Jadi Rasul Petrus menulis, oleh itu, buanglah segala kejahatan daripada diri kamu. Janganlah berdusta lagi dan janganlah berpura-pura. Janganlah iri hati dan janganlah fitnah orang. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang sentiasa haus akan susu rohani yang murni, dan meminumnya kamu akan membesar dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis, kamu sendiri sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tahap ketiga, berbuah sehingga usia tua. Sebilangan orang tidak pernah kehilangan kecantikan mereka. Ia bergerak dari wajah mereka ke hati mereka. Terdapat peribahasa Inggeris lama. Semakin tua biola itu, semakin merdu dan nyaring irama yang dihasilkannya. Kita lihat ada banyak tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang masih menghasilkan buah-buah rohani pada masa tua mereka, seperti Rasul Paulus dan Nabi Musa. Masa tua boleh menjadi masa berbuah. Pemazmur menulis, orang jujur akan makmur seperti pohon palma. Mereka masih akan menghasilkan buah pada usia tua. Mereka akan sentiasa menghijau dan kuat. Petik daripada Mazmur 92 ayat 12 hingga 14. Pokok palma mungkin merupakan pokok kurma, salah satu tanaman penghasil makanan tertua di dunia. Kurma memberikan tenaga, vitamin, mineral, lemak, serat, protein, gula, riboflavin dan niacin. Pokok palma dikaitkan dengan kekuatan, khasiat dan daya tahan. Bagaimana anda? Pokok apa yang anda ingin jadi pada usia tua? Pokok durian? Pokok sawit? Kalau pokok durian, boleh juga kan? Semakin tua pokok, semakin bagus buahnya dan semakin mahal harganya, macam musangking. Tapi kalau pokok sawit, semakin tua, semakin kurang buah dan akhirnya terpaksa ditukar ganti dengan pokok baru. Jadi kesimpulan, pembesaran rohani kita seumpama kelahiran bayi yang baru. Kepercayaan penuh kepada ibu bapa, minum susu untuk membesar menjadi kanak-kanak dan kemudian menjadi orang dewasa. Sebagai orang dewasa, terpaksa mengharungi banyak cubaan dan dugaan, tetapi harus kita dipimpin oleh Roh Kudus agar menjalani kehidupan suci. Percaya kepada jaminan Tuhan akan kehidupan abadi, bersukacita walau dalam penderitaan, kerana ia adalah sementara, mengasihi Tuhan walaupun tidak pernah melihatnya atau belajar mengasihi sesama yang lain. Pada usia tua, masih lagi kuat berbuah bagaikan pokok palma. Marilah kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kerana membawa kami melalui semua tahap kehidupan
dari kelahiran semula seperti bayi yang baru lahir yang mengidamkan susu rohani yang suci, membesar menjadi anak yang taat tentang penyelamatan kami, sampai ke saat membuahkan hasil walaupun pada usia tua. Semoga saya menjadi seperti pohon palma yang mempunyai sumber kekuatan, khasiat dan daya tahan. Kami berdoa agar negara kami mendapat perlindungan dari segala ancaman dan rakyatnya hidup persekutuan dan saling mengasihi. Bantulah kami agar kami sentiasa taat kepadamu dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi segala dugaan hidup. Berkatilah gereja, pemimpin dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.